Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi pada pagi ini. Alhamdulillah, pagi ini sedikit mendung, insya-Allah moga-moga tidak hujan. Seperti semalam, kalau hujan artinya saya akan bertempiaranlah lari ke dalam kereta dan kita akan sambung di kereta insya-Allah. Moga-moga tidak hujan insya-Allah. Kita dapat bersama-sama pagi ini daripada halaman Masjid Sultan Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Alhamdulillah, pagi ini kita akan bersama-sama pada muka surat 467 dalam sesi tafsir ringkas daripada helaian setiap muka surat Al-Quran. Satu hari satu muka surat, one day one page insya-Allah. Pada hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di penghujung. Kita masih lagi mempunyai satu muka surat, satu ayat, satu ayat daripada surah Az-Zumar, iaitu ayat 75, dan kemudian seterusnya kita akan mula masuk ke surah Ghafir. Surah Ghafir pada ayat 1 hingga 7 pada muka surat 467 pada pagi ini. InsyaAllah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada kita untuk kita bersama-sama, dan kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan, mempunyai kemudahan untuk membuka mushaf pada pagi ini, silakan buka mushaf insya-Allah untuk kita bersama-sama. Buka pada muka surat 467 untuk kita tatapi bersama, kerana ada perkataan-perkataan yang mungkin kita akan huraikan serba sedikit dengan ringkas dan mudah insya-Allah, berdasarkan kepada penjelasan yang dibuat oleh ulama-ulama tafsir kita. Insya-Allah base tafsir kita ialah yang pertama daripada tafsir Jalalain, tafsir yang sangat masyhur di kalangan masyarakat Melayu dan juga sebenarnya masyarakat Arab, tetapi ringkas dan padat, kesimpulan daripada pandangan-pandangan tafsir-tafsir yang telah disebutkan oleh ulama-ulama besar dalam tafsir-tafsir yang besar. Jadi kita tidak sempat membaca tafsir-tafsir yang besar seperti Ibnu Katsir, At-Tabari dan sebagainya. Tapi kita ambil daripada jalan lain insya-Allah. Dan yang kedua, kita ambil tafsir yang sedikit moden, iaitu tafsir Al-Wasit yang dibuat ditulis oleh Syekh Sayyid At-Tantawi, bekas mufti Mesir dan juga Syekhul Azhar tidak berapa lama dulu. Dan yang ketiganya, kita base kepada tafsir yang ditulis ataupun yang dibentangkan Khawatir yang dibuat oleh Syekh yang sangat-sangat masyhur di negara Arab juga, yang mempunyai recordingnya semua Al-Quran daripada awal hingga akhir, dan disiarkan berkali-kali di televisyen di negeri-negeri Arab, iaitu Syekh Asy-Sya'rawi yang sangat masyhur juga. Ia telah meninggal. Dan sedikit-sedikit juga pada hari ini kita akan ambil sedikit daripada Khawatir Quran untuk melihat kepada surah-surah baru yang akan kita tengok pada pagi ini insya-Allah. Jadi insya-Allah moga-moga kita akan dapat manfaat daripada sesi kita pada setiap hari insya-Allah. Kita baca sedikit penghujung, iaitu ayat 75 daripada surah Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa taral malaikata haffina min haulil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, ini adalah ayat terakhir daripada surah Az-Zumar. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, iaitu dan kamu akan melihat malaikat hafina. Hafina artinya ialah berkeliling, berkeliling, iaitu berada mengelilingi apa di min haulil arsy, mengelilingi arasy. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, menggambarkan bagaimana arasy Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian ianya dikelilingi oleh malaikat yang keliling, yang mana malaikat semua tu yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka itu bertasbih subhanallah dan juga bihamdi rabbihim walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Daripada mula memang malaikat ada yang diciptakan begitu, iaitu kerjanya hanyalah untuk bertasbih mengelilingi arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentang arasy ni bagaimana, tentang malaikat ni bagaimana, dengan secara detail ni ada disebutkan oleh setengah-setengah ahli tafsir. Tetapi menurut Syekh Sayyid Tantawi, dia mengatakan bahawa kebanyakan daripada
hadis kebanyakan daripada penceritaan bagaimana bentuk malaikat yang berada di arash ini dan juga sebagainya, apabila ianya tidak ada di dalam Al-Quran ataupun tidak ada di dalam hadis, maka ianya tak perlulah kita bersusah payah kan untuk menerangkan bentuk malaikat, bentuk arash dan sebagainya itu. Dan banyak juga daripada hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang dhaif, yang tidak boleh diterima. Bukan hadis dhaif yang ringan, tapi hadis-hadis dhaif yang berat. Jadi oleh kerana itu kita berpada insya-Allah dengan hadis-hadis yang sahih, dengan ayat Quran yang menceritakan tentang arash Allah Subhanahu Wa Taala dan menceritakan tentang bagaimanakah malaikat. Jadi malaikat ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini, mereka ini mengelilingi arash dan kemudian mereka itu bertasbih dan mereka ini bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tasbih subhanallah, tahmid ialah alhamdulillah. Kemudian waqudiya bainahum bil haqqi, dan dihukumkan, waqudiya dihukumkan, diputuskan, bainahum di kalangan mereka, bil haqqi. Ada dua pendapat di sini menurut ahli tafsir. Yang pertama mengatakan bahawa waqudiya bainahum bil haqqi ini di antara manusia. Di antara manusia Allah Taala putuskan, Allah Taala putuskan kan, yang baik diberi balasan baik, dan yang jahat, yang maksiat, yang kufur diberikan balasan yang senimpal dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Dan kemudian itu adalah pendapat yang pertama, dan kemudian dimasukkan ke dalam syurga dan neraka. Tetapi ada pendapat yang kedua mengatakan waqudiya bainahum bil haqqi ini ialah di kalangan malaikat itu sendiri, iaitu di kalangan malaikat itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran-ganjaran yang sepatutnya diletakkan mereka, yang sepatutnya mengikut keadaan mereka. Waqil alhamdulillahi rabbil alamin, dan dikatakan alhamdulillah rabbil alamin. Itu adalah pengakhiran kepada surah Az-Zumar yang sempat kita ambil dan sempat kita baca. Alhamdulillah kita tamat surah Az-Zumar pada pagi ini, dan insya-Allah kita akan masuk sekarang ni ke surah Ghafir. Surah Ghafir adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan oleh kebanyakan daripada ulama diturunkan selepas daripada surah Az-Zumar. Surah Ghafir turunnya selepas daripada surah Az-Zumar. Muka surat 467, dan ianya adalah ayat-ayat yang terkandung dalam ayat-ayat makkiyah. Tetapi ada juga di kalangan ulama mengatakan ada beberapa ayat di dalam surah ini yang ayatnya adalah madaniyah, yang akan kita tengok insya-Allah sepanjang-panjang kita bersama-sama dalam meneliti muka surat daripada surah Ghafir ini insya-Allah. Jadi selamat datang ke surah Ghafir insya-Allah, dan bersama-sama kita akan meneliti surah Ghafir. Surah Ghafir ini dikatakan oleh ulama yang melihat kepada kontennya, melihat kepada keseluruhan isinya, melihat kepada cerita-ceritanya yang ada di dalam surah Ghafir ini, maka dibuatkanlah tema ataupun apakah dia keseluruhan, cerita keseluruhan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala surah Ghafir ini, dikatakan bahawa ianya adalah berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan seruan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya ialah at-tafwid fid dakwah. Dalam bahasa Arabnya dikata ialah kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dakwah. Artinya apa? Artinya di dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala banyak menyarankan kepada kita supaya berdakwah, dan kemudian menyarankan kepada kita supaya kita ni menyerahkan hasil dakwah ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang dakwah ini adalah keinginan daripada pendakwah, keinginan daripada orang yang menyampaikan Islam ialah semoga orang yang disampaikan itu akan menerima dakwah tersebut, mereka akan menyahut seruan tersebut. Tetapi yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menyuruh kita menyampaikan Islam, tetapi menentukan sama ada orang yang diseru itu akan menerima atau tidak, itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya ialah suruhan Allah kepada kita untuk menyampaikan Islam, maka kita hendaklah kemudiannya berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama ada mereka ini akan menerima atau tidak seruan tersebut. Jadi ini adalah terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan siapa yang menerima dan juga siapa yang menolak dakwah tersebut. Jadi insya-Allah itu adalah tema secara keseluruhan, dan akan datanglah cerita-cerita tentang Nabi Musa alaihissalam, tentang bagaimana seorang yang berdakwah di kalangan Nabi Musa alaihissalam, yang mana kesemua itu kita akan dapat melihat perkataan at-tafwid. Kemudian kita akan melihat sikap-sikap dakwah yang dibuat oleh orang-orang yang ada, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga anjuran-anjuran dan juga saranan-saranan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah ini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala memulakan surah ini dengan Hamim. Jadi Hamim ini adalah surah ini adalah permulaan kepada Hawamin dipanggil. Surah-surah Hawamim, kerana selepas daripada ini kita akan dapat melihat banyak surah-surah, beberapa surah-surah yang lain yang juga akan bermula dengan Hawamim. Kita akan ceritakan dengan lebih detail insya-Allah apakah keseluruhan kandungan keseluruhan kepada Hawamim yang ada di dalam surah ini, Hawamim yang ada dalam surah ini. Okey, jadi kita tengokkan bahawa ianya bermula dengan Hamim, dan kita telah jelaskan sebelum daripada ni kepada sesiapa yang mungkin tidak sempat sebelum daripada ni untuk mendengar mungkin penceritaan tentang apakah maksud daripada huruf-huruf yang ada di dalam permulaan awal-awal surah ni. InsyaAllah boleh refer kepada muka surat sebelum daripada ni. InsyaAllah boleh dilihat di YouTube dan boleh dilihat juga di Facebook. InsyaAllah boleh cari video di Facebook pada muka surat tertentu yang menceritakan tentang permulaan, apakah maksud daripada huruf-huruf yang dipanggil muqatta'ah yang ada pada setiap awal surah. Pada kebanyakan daripada surah ada yang mempunyai huruf-huruf potong ini. Maka apa maksudnya? Kita boleh lihat, insya-Allah boleh refer balik kepada muka surat tersebut. Minta maaf, suara tak nak keluar. Okey, jadi insya-Allah. Kemudian yang kedua, Tanzilul Kitabi Minallahi Al-Azizi Al-Alim. Kita sebutkan juga pada beberapa hari lepas tentang maksud an-nuzul. Jadi Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menggunakan anzala, kadang-kadang menggunakan nazzala, kadang-kadang menggunakan nuzul, kadang-kadang menggunakan anzal, kadang-kadang menggunakan tanzilun. Di dalam ayat ini, ayat yang kedua daripada surah Ghafir ini, Allah Taala menggunakan perkataan tanzil. Jadi perbezaan antara ketiga, keempat perkataan ini, tanzil, nazzala, anzala, nuzulun, itu semua itu telah kita ceritakan di dalam beberapa hari lepas, insya-Allah. Jadi harapnya kepada pendengar semua, kepada mereka yang melihat video ini, melihat rakaman ini, melihat kepada siaran ini, harap mereferlah kepada apa yang telah kita ceritakan sebelum daripada ni ketika menceritakan perkataan tanzil. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tanzilul kitab. Al-kitab ini Al-Quran minallah. Ianya adalah turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara terjemahan mudahlah kita katakan. Diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Allah yang bersifat Al-Aziz dan juga bersifat dengan Al-Alim. Kita akan tengok selepas daripada ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan 8 sifatnya. 8 sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebutkan sifat-sifat ini supaya apa? Supaya kita ni kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mengenal Allah Ta'ala melalui zat. Kita kenal Allah Ta'ala sebab kita tak mampu. Kita hanya mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengikut apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran melalui sifat-sifatnya. Jadi ada 8 sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sini untuk menceritakan supaya kita kenal Allah. Ma'rifatullah ni. Bagaimana? Jadi yang pertama, Allah Ta'ala ni Aziz. Aziz ni perkasa. Iaitu perkasa, dia mampu buat apa yang dia nak buat. Yang keduanya, Al-Alim. Dia ni adalah maha mengetahui. Dia tahu Jadi kita yakin, bila kita yakin Allah Ta'ala ni mampu, berkuasa, apa saja dia nak buat dia boleh buat, dan kemudian Allah Ta'ala tahu kenapa dia buat ni, kenapa dia tak buat ni, maka kita akan rasa lena, akan rasa selesa, kita tak susah hati kan, kita tak, sebab apa? Allah Ta'ala tahu. Dan apa yang kita buat ni Allah Ta'ala tahu. Dan apa, kita akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita buat di luaran dan sebagainya kan, semua Allah Ta'ala tahu. Dan kenapa Allah buat macam ni, kenapa tak buat macam ni, kenapa dia tentukan macam ni, kenapa, Allah Ta'ala tahu kan. Jadi kalau kita rasa ada perasaan ini, Masya Allah kan, kita akan rasa insya Allah kan, betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan betapa Allah Ta'ala buat satu benda tu menjadikan kita miskin, contohnya menjadikan kita kaya, contohnya menjadikan kita ni begini, menjadikan kita sakit, menjadikan kita sehat dan sebagainya, Allah Ta'ala tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ghafiriz Zambi. Ghafir ni artinya adalah satir. Artinya Ghafir maknanya tutup. Dia sama macam kafara juga, tutup. Ghafir adalah tutup sesuatu, iaitu apa? Dosa kita ni ada tapi Allah Ta'ala tutup. Ghafiruz Zambi. Az-Zambi ni dia adalah ataupun jamaknya, pluralnya adalah az-zunub. Az-zunub artinya ialah dosa terjemahannya, tetapi asal perkataan az-zambu ni artinya adalah ekor.
Satu benda yang datang di belakang seseorang. Jadi kenapa dinamakan dosa ni daripada perkataan zambu ekor? Kerana apabila kita buat perkara tu, maka dia akan datang selepas itu. Kita akan buat satu perkara, maka dia akan datang di belakang kita. Sebab itulah dipanggil sebagai ekor, az-zambu. Jadi az-zunub dia satu perkara yang buruk yang datang selepas daripada seseorang melakukan satu benda. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan satir. Ghafiriz zambi, itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat apa? Sifat yang keempat ialah qabilit taubi, dia menerima taubat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sifat-sifat ni semua kepada kita semua adalah untuk menunjukkan betapa bahawa Allah Taala ni dekat kepada kita. Walaupun kita ni jahat, kita ni berdosa, kita melakukan maksiat kan, tetapi Allah Taala akan qabilit taubi. Dia tak akan ni. Jadi ayat ini dia katakan diceritakan berkaitan, bukan diturunkan, tapi ada kaitannya, iaitu cerita yang berkaitan ialah seperti apa yang berlaku kepada Wahsy. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Jadi berlaku kepada Wahsy sebagai contoh yang pertamanya. Wahsy ni adalah seorang yang telah membunuh seorang hamba yang telah membunuh Hamzah, bapa saudara kepada Nabi. Jadi selepas daripada dia bunuh membunuh Hamzah ni, dia lari kemudian balik ke Mekah, kemudian dia sangat menyesalkan dan dia kata, sebab apa dia bunuh Hamzah? Kerana dia dijanjikan oleh tuan dia iaitu Hindun, kalau kamu dapat bunuh Hamzah ni maka kamu akan dibebaskan. Jadi selepas daripada itu dia dibebaskan, tapi dia menyesal, dan menyesal lepas tu dia masuk Islam. Bila dia mendengar ayat ni semua kan, maka dia masuk Islam. Dia jumpa Nabi SAW. Walaupun pada permulaan itulah Nabi tak boleh tengok muka Wahsy. Tengok muka Wahsy, Nabi ingat dialah pembunuh bapa saudaraku Hamzah. Dan begitulah seterusnya, sehinggalah dia nak membalas mulalah dia katakan, aku telah membunuh orang yang paling baik iaitu Hamzah, aku sekarang nak bunuh orang yang paling jahat, iaitu siapa? Iaitu orang yang mengaku menjadi Nabi. Jadi selepas daripada itu dia telah bersumpahlah, dia buat benda tu dan dia telah melaksanakan benda tu kan. Dia gembiralah kerana dapat membunuh orang yang dia kata, aku telah membunuh orang yang paling baik bagi Muhammad, dan lepas ni aku nak bunuh orang yang paling jahat, dan dia berjaya membunuh kan Musailamatu al-Kazzab. Jadi selepas itu satu cerita cerita yang berkaitan dengan janganlah putus asa ni. Jadi dia bunuh orang kita alhamdulillah tak pernah bunuh orang, insya-Allah kan. Kejahatan kita ialah tak sampailah kepada tahap tu. Yang keduanya ialah seorang sahabat bernama Ayyash. Ayyash ni dia ni adalah orang yang berpakat dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar ni bila dia nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia telah berpakat dengan beberapa orang sahabat-sahabat lah kan, dan salah seorang tu bernama Ayyash. Jadi mereka telah berjanjilah untuk berjumpa di satu bukit, nama dia Bukit Ghafir. Bukit Ghafir, Bukit Ghifar, Bukit Ghifar. Jadi tunggu Umar dengan sahabat-sahabat dia ni tunggu kan, tak datang juga Ayyash ni mana. Akhirnya mereka tinggalkanlah. Akhirnya Ayyash ni rupanya dia ni telah tersangkut dengan family dia kan, jadi dia tak jadi berhijrah kan. Jadi selepas tu dia menyesal. Jadi dia menyesal, dia takut kan atas perbuatan dia tu. Lalu bila mendengar ayat ini, lalu dia rasa bahawa Allah Ta'ala ni dekat dengan kita kan. Walaupun kita ni jahat, walaupun kita tapi Allah Ta'ala dekat dengan kita, dan dia menerima taubat insya-Allah yang kita lakukan insya-Allah. Qabilit taubi, itu yang keempat. Yang kelima, syadidil iqab, tetapi dalam masa yang sama jaga-jaga kan. Allah Ta'ala ni syadidil iqab. Iqabnya sangat bersangatan bukannya main-main walaupun dia menerima taubat, yes, tapi dia ni sangat-sangat membalas dengan dahsyatnya. Dan kemudian zit taul, dan dia ni mempunyai taul. Taul ni artinya adalah, asalnya adalah panjang. Artinya ialah apa? Iaitu az-ziyadah, at-taul az-ziyadah. Jadi apabila seseorang tu tinggi, kita kata dia ni lebih, maknanya kan lebih daripada ukuran biasalah, sebab tu kita panggil dia tinggi. Jadi tinggi tu maknanya lebih kan, az-ziyadah. Jadi at-taul ini maksudnya adalah az-ziyadah wal ghina was-sa'ah, iaitu keluasan. Jadi taul ni juga lah maknanya ni dia digunakan untuk memberi makna apa ni? Seseorang yang mempunyai kelebihan, seseorang yang mempunyai suka memberi kan, dia mempunyai kelimpahan-limpahan kan, anugerah-anugerah kepada manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sifat dia adalah zat taul. Zat taul maknanya yang mempunyai kurniaan-kurniaannya. Jadi nampak tak kan Allah Subhanahu Wa Taala balance kat sini kan. Dalam sifat-sifatnya disebutkan qabilit taubi, syadidul iqab,
Ghafiruz Zambi, kemudian tu Al-Aziz, kemudian tu Al-Alim, kemudian Zittaul, kemudian lagi Allah Ta'ala apa sifat dia lagi? La ilaha illahu, sifatnya lagi lah tiada Tuhan melainkan dia. Kemudian ilaihil masir, dan kepadanya lah manusia semua akan kembali. Jadi habis itu sifat-sifat ada 8 di situ cari kalau tak jumpa mana 8 ni cari insya-Allah di mana ada 8 tu. Ma yujadilu, kemudian ayat yang keempat, ma yujadilu fi ayatillah illa allazina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Allah Ta'ala beritahu kan, tidak ada orang yang berjidal ni adalah maknanya berdebat berdebat ni ada baik dan ada buruk. Berdebat tak semestinya buruk walaupun banyaklah orang berdebat ni kadang-kadang berdebat benda yang buruk. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini kan, tidak akan berdebat di dalam ayat-ayat Allah. Ayat Allah ni ada apa? Ada 3 yang kita sebutkan sebelum daripada ni. Yang pertama ayat kauniyah, yang kedua ayat mukjizat, dan yang ketiga ialah ayat Quran. Orang-orang kafir ni Allah Ta'ala katakan ma yujadilu fi ayatillah. Ayatillah sini ialah ayat yang kedua dan juga yang ketiga, iaitu tentang mukjizat dan juga tentang Quran ni. Jadi orang-orang kafir ni dia kata, Allah Ta'ala kata dia ni tidak berdebat pada ayat-ayat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Jadi orang kafir lah yang berdebatnya. Orang Islam tidak akan berdebat tidak akan mempertikaikan, tidak akan mengatakan itu dan ini terhadap ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jaga-jaga orang kafir akan merasa sanksi. Orang Islam dia akan menerima apa sahaja yang disebutkan oleh Allah, sebab ini Allah kan, bukannya manusia. Kemudian apa Allah Ta'ala sebut lagi? Fala yaghrurka, maka janganlah yaghrurka, akan menggoda kamu, menipu kamu, terpening kamu ni, terpusing kamu, terbingung-bingung kamu ni oleh apa? Oleh taqallubuhum fil bilad. Taqallub ni artilah tanakul, pergi mari, ke sana kemari dengan mudahnya. Untuk apa? Untuk bisnes. Jadi ulama-ulama tafsir semua mengatakan bahawa taqallub sini ialah tanakul, iaitu mereka ni boleh berulang-alik ke sana kemari buat bisnes. Ada yang kata tijarat rabihah, kemudian mereka ni dapat jam'ul amwal, mengumpulkan harta kan. Jadi mereka mengumpulkan. Dan juga dalam tafsir Sya'rawi disebutkan apa? Dia kata ialah sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan. Kalau orang Arab Quraisy dulu, iaitu li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita was saif. Mereka itu boleh ke sana, boleh kemari, musim panas ke sana, musim sejuk ke sini. Itu kalau dulu. Sekarang ni kita tengok kan, dengan adanya alat-alat, dengan adanya kapal terbangnya dan macam-macam sekali kan. Jadi kita tengok kan orang kafir ke sana kemari mengumpulkan harta, kaya dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala katakan fala yaghrurka. Kenapa? Kerana ini semua adalah merupakan, kalaulah perkara ini yang menyebabkan kamu sesat, kalau perkara ini yang menyebabkan kamu ni merasa kagum dengan orang kafir, kalau kerana ini ingat bukan ertinya kita tidak boleh mengumpulkan harta. Kerana para sahabat ramai mengumpulkan harta, tak menjadi masalah. Bukan kata kita ni tak boleh maju kan, kita tak boleh mencipta tamadun, kita mesti mencipta tamadun. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala menyuruh kita mencipta tamadun demi untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan demi untuk menarik manusia. Kerana manusia ni ramai tidak akan tertarik melainkan apabila melihat perkara-perkara ni semua. Manusia biasa kan, manusia biasa dia akan melihat taqallub manusia. Apabila manusia ini kaya, manusia ini hebat, maka dia akan tertarik kepada manusia. Sebab itulah orang Islam mesti menjadi orang-orang yang akan dapat menarik hati manusia. Tapi ke mana kita tidak mau menarik manusia ni supaya mereka ni sesat, atau mereka ni juga menjauhkan diri daripada Allah, tapi kita gunakan teknologi yang kita pandai, sains yang kita pandaikan, kemajuan yang kita cipta adalah untuk menarik manusia itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan sini kan, janganlah kerana taqallub orang kafir itu akan menyebabkan kamu ini akan terpedaya dan merasai bahawa mereka lah betul, kita ni salah kan. Islam salah tapi kafir itu betul. Kenapa? Kita tengok orang kafir semua maju. Satu bahaya yang sangat besar lah dalam kehidupan kita kan. Jadi fala yaghrurka taqallubuhun fil bilad. Kenapa? Syekh Sya'rawi menyebutkan bahawa perkara-perkara ini adalah merupakan istidraj kadang-kadangnya. Istidraj itu apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri peluang kepada orang-orang yang tidak beriman, kepada ahli maksiat ni untuk menjadi hebat. Sedangkan Allah Ta'ala kadang-kadang tidak memberi kehebatan kepada orang yang beriman dan betul-betul. Jadi ukuran kita
measure kita dalam kehidupan ialah bukannya taqallub manusia ni, bukannya kesana kemari manusia, hebatnya manusia menyebabkan kita rasa bahawa Islam tu salah kan, Islam tak betul. Tak, Islam tu tak betul, dan kalau orang Islam yang tak betul itu adalah kerana orang Islam, bukannya Islam dan bukannya kerana kehebatan orang kafir menyebabkan kita merasa bahawa kafir itu betul dan Islam tu salah. Jadi fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad kazzabat qablahum qaum nuh wal ahzabu min ba'dihim. Sebelum daripada ni Allah Ta'ala sebutkan, hebat tak orang kafir? Ya, betul, orang kafir itu hebat. Jadi mereka, tapi apa? Mereka mendustai. Sebelum daripada orang-orang yang menentang Islam ni, orang Quraisy dan sebagainya lah, kalau sekarang pun orang-orang yang menentang Islam ni, kaum Nuh, sebelum daripada ni dah mereka, kaum Nuh juga mendustakan Nuh. Wal ahzab, ahzab ni artinya ialah golongan-golongan yang sama, kumpulan-kumpulan yang bersama-sama menentang Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Musa, semua-semua tu adalah ahzab itu, kumpulan-kumpulan, geng-geng yang bersama menentang mim ba'dihim, selepas daripada mereka. Muhammad kullu ummatin bi rasulihim liya'khuzuh. Allah Ta'ala sebutkan ni sifat-sifat orang-orang yang kafir ni, mereka ini ialah apa? Hammad, mereka ingin bercadang, kullu ummatin bi rasulihim liya'khuzuh, mereka nak bantai, mereka nak sembelih, mereka nak belasah kan. Itu adalah sifat orang-orang yang mendustai. Mereka bukan hanya mendustai saja, tapi kalau boleh mereka nak pukul, mereka nak hapuskan. Samalah sebagaimana yang berlaku pada hari ini juga kan, orang-orang yang ekstrim menentang Islam ni, mereka nak hapuskan Islam kalau boleh. Mereka nak hapuskan orang-orang yang membawa Islam, orang-orang yang membawa dakwah ni, kalau boleh mereka nak hapuskan. Jadi Muhammad, jadi orang-orang yang ni kalaulah orang pendakwah ni terkena perkara-perkara ni kan, mereka ni merasai mereka ni akan dibelasah ke, dihapuskan ke dan sebagainya. Islam ni, kalau kita yang bawa Islam ni rasai bahawa kita akan dihapuskan, dikenakan tindakan oleh orang yang kafir ni, maka kita kena faham bahawa perkara ini sebenarnya telah berlaku sejak daripada dulu, iaitu apa? Muhammad kullu ummatin bi rasulihim. Semua rasul-rasul itu, mereka ni diancam oleh mereka liya'khuzuh untuk mengambil mereka. Maksudnya mengambil itu ialah mengambil, membelasah, menghentam, membunuh dan sebagainya. Wajadalu bil batil, dan mereka itu berjidal dengan batil, iaitu siapa? Orang-orang sebelum daripada ni juga liyudhidu bihil haq, mereka itu berjidal dengan batil, iaitu dengan tak betulnya, dan untuk apa? Demi untuk membatalkan. Liyudhidu maknanya membatalkan apa yang betul. Kita bawa yang betul, mereka cari jalan, fikirkan macam-macam kan, dengan cara media sosial, dengan cara siaran, dengan cara news, dengan cara macam-macam cara yang mereka ada. Jadi kita tengok kan, orang kafir itu Allah Ta'ala sebutlah kan, sejak daripada dulu lagi mereka berusaha untuk membatalkan, mengatakan apa yang kita kata ni salah. Kalau kita kata salah, mereka nak kata juga bahawa apa yang mereka buat tu adalah betul dan sebagainya. Itu makna liyudhidu bihi al-haq fa akhaztuhum. Lalu apa kesannya? Allah Ta'ala tak biarkan, Allah Ta'ala akan ambil mereka, maknanya seksa mereka, humban mereka, kenakan balasan kepada mereka. Fakaifa kana iqab. Allah Ta'ala kata fakaifa kana iqab, maknanya tengok kan bagaimana dahsyatnya hukuman yang Allah Ta'ala kenakan. Itu fakaifa kana iqab. Fakaifa, kalau fakaifa tu bagaimana, ikut terjemahnya, fakaifa kana iqab, bagaimanakah iqabnya, balasannya, maknanya bagaimana teruknya balasan tu, bagaimana tindakan yang Allah Ta'ala kenakan kepada mereka. Jadi erti di sini Allah Ta'ala dekat dengan Nabi-Nabi. Walaupun Nabi Nuh 950 tahun dia ni berdakwah kepada kaum dia, tetapi bukanlah ertinya Allah melalaikan, Allah tak endah, Allah tak tahu, tak. Allah Ta'ala alim dan dia juga aziz. Tapi Allah Ta'ala kenapa biarkan? Untuk memberi peluang kepada manusia ni supaya, sebab dia ni qabil taubi, syadidul iqab, tapinya ghafiruz zambi. Semua tu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini juga adalah tasliyah kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tasliyah artinya apa? Iaitu hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah mereka tak terima, tak apa, itu adalah merupakan kamu tak perlu
fikir perkara itu kan. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allazina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lillazina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim. Seterusnya ayat yang terakhir pada hari ini adalah Allah Taala sebutkan tentang malaikat itu lagi. Mereka ni menanggung arasy. Jadi ini adalah di antara apa yang kita sebutkan tadi, bahawa inilah perkara-perkara yang kita perlu ikut, perlu dengar, perlu yakin, iaitu apa Allah Taala sebutkan tentang malaikat. Jadi bagaimana malaikat dengan arasy ini, mereka itu yahmiluna al-arsya wa man haulahu, dan apa yang kelilingnya, apa benda tu kita wallahu a'lam bissawab, kita tak tahu kan. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka semua tu bertasbih dengan tahmid pada Tuhan mereka, dan mereka yu'minuna bihi, mereka beriman, wa yastaghfiruna lillazina amanu, dan mereka ni istighfar kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita tengok sebagaimana satu hadis yang Nabi sebut, yang kita baca baru ni kan, dalam apa ni, hadis tentang apa ni, seorang yang datang ke masjid, datang awal ke masjid, duduk di masjid menunggu sembahyang kan, malaikat akan istighfar, yusalluna alaih, malaikat itu akan berdoa kepadanya, wa yastaghfiruna lah, dan beristighfar ni memohon, ya Allah ampunlah dia, ya Allah ampunkanlah dia. Jadi bagaimana hebatnya kerja malaikat ni, Allah Taala khususkan, ada yang khususkan untuk beristighfar kepada orang-orang yang beriman. Yastaghfiruna lillazina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, wahai Tuhan engkau ni maha luas, segala sesuatu rahmat engkau luas, ilmu engkau luas, faghfir lillazina tabu, berilah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Astaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, kita bertaubat, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga malaikat-malaikat akan mengaminkan. Faghfir lillazina tabu, malaikat kata, ya Allah ampunilah orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabila, dan mengikut jalannya. Jadi bukan hanya bertaubat tapi tak mengikut jalan, tapi bertaubat dan selepas itu kita mestilah mengikut jalan Allah ni. Waqihim azabal jahim, malaikat akan berdoa juga, jagalah mereka, peliharalah mereka daripada neraka jahim. Setakat itu saja untuk pagi ni, muka surat 467. InsyaAllah kita akan bersambung esok, InsyaAllah pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi, kalau lambat setengah minit ke 20 saat tu minta maaf minta maaf. Jadi pukul 6 pagi esok kita akan masuk muka surat 468 insya-Allah. Setakat tu saja, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Apa-apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang tu daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.